Lanjutan moratorium 3 bulan pendekatan bersasar dilaksana kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nazif Fahmi dalam Berita Tengah Malam. Dimulakan dengan berita ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin siang tadi mengumumkan lanjutan moratorium 3 bulan bagi individu yang kehilangan pekerjaan serta pendapatan berikutan impak pandemik COVID-19. Manakala yang selebihnya kerajaan bakal melaksanakan pendekatan bersasar. Pertama, bagi individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan masih belum mendapat pekerjaan baru, anda akan menikmati moratorium lanjutan bersasar untuk tempoh 3 bulan. Selepas 3 bulan, tempoh moratorium boleh dilanjutkan oleh bank-bank bergantung pada situasi individu masing-masing. Kedua, bagi individu yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas atau berkurangan akibat COVID-19, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan selaras dengan kadar pengurangan gaji bergantung kepada jenis pinjaman. Contohnya bagi pinjaman perumahan atau pinjaman peribadi, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan pada kadar yang sama dengan pengurangan gaji. Bantuan ini adalah untuk tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dan lanjutan boleh diberikan tertakluk kepada keadaan gaji semasa individu yang berkenaan. Peminjam yang layak boleh menghubungi bank masing-masing bagi membuat permohonan mulai 7 Ogos ini. Bagi peminjam sewa beli, pihak bank akan turut menawarkan pilihan penjadualan semula bayaran bersesuaian tertakluk kepada Akta Sewa Beli. Berikutan pengumuman Tan Sri Muhyiddin itu, Kementerian Keuangan mengalu-alukan pelanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar. Menteri Bertanggungjawab Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dalam kenyataan menyatakan kerjasama antara kerajaan, bank negara serta sektor perbankan itu boleh menjamin kesejahteraan peminjam dan meneruskan pemulihan ekonomi. Pembukaan semula sektor ekonomi secara berperingkat akuinya telah menunjukkan tanda pemulihan memberangsangkan. Ekspor negara telah berkembang dari 8.8% kepada 82.9 bilion, menghasilkan lebihan dagangan 20.9 bilion ringgit. Manakala indeks pengeluaran perindustrian meningkat 18.2% pada Mei 2020 berbanding bulan sebelumnya. Sektor pembuatan pula melonjak 25.9% dan sektor elektrik meningkat 13.7% pada tempoh sama. Kes aktif keboleh jangkitan COVID-19 di Malaysia terus mencatat kenaikan. Ini berikutan untuk hari ke-13 berturut-turut, angka kes jangkitan melebihi kes sembuh dan pulih. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan memaklumkan 13 kes positif baru dilaporkan setakat tengah hari tadi berbanding hanya 5 kes telah pulih dan pesakit dibenarkan pulang. Perbezaan 8 kes itu menjadikan keseluruhan kes aktif dalam negara kini meningkat kepada 220 kes. Daripada 220 kes aktif pula, 121 kes merupakan penularan tempatan, manakala bakinya kes import. Hari ini, 5 kes penularan dalam negara direkodkan dengan 3 kes melibatkan rakyat Malaysia dan 2 kes bukan warga negara. Baki 8 kes lagi yang dilaporkan adalah kes import melibatkan 4 warga negara Malaysia dan 4 bukan warga negara. Sehingga kini hanya 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dengan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan, manakala tiada pertambahan kes kematian. Sementara itu, dalam kenyataan, Datuk Dr. Nur Hisham turut menyatakan punca penyebaran wabak COVID-19 dalam kluster Sentosa di Sarawak berkemungkinan berkait dengan aktiviti dalam komuniti. Sehingga kini kluster berkenaan telah menjangkiti 31 individu yang kebanyakannya dalam kalangan petugas kesihatan.
Jelasnya seramai 1,026 individu telah disaring termasuk 397 petugas kesihatan, 108 ahli keluarga, 104 pekerja syarikat pembersihan dan pengawal keselamatan, 196 pesakit dan 221 lain kontak rapat. Bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan melindungi pesakit serta anggota kesihatan, operasi Jabatan Pesakit Luar dan kemasukan pesakit baru telah dipindahkan ke Hospital Umum Sarawak. Manakala rawatan bagi pesakit sedia ada masih diteruskan. Sementara itu, bagi kluster Mambung, seramai 198 orang telah disaring, 7 daripadanya dikesan positif. Kementerian Kesihatan mengisytiharkan sekolah sebagai kawasan yang selamat dan bebas COVID-19. Ketika menyatakan perkara itu, Datuk Dr. Noh Hisham mengesahkan kementerian tidak mengesan kes positif COVID-19 di kawasan sekolah sejak sesi persekolahan bersambung semula. Dan sekarang ni sekolah tu ialah satu risiko juga, tapi kita boleh uruskan risiko tersebut. Dan kalau ada kes yang dikesan di sekolah, saya kita akan tutupkan sekolah tersebut. Tapi kalau kita tak benarkan sekolah untuk berfungsi sampai bila, itu yang isu tu. Tapi kalau kita lihat daripada 10 Jun sampai hari ini, tak ada kes yang dikesan di sekolah. Jadi masih sekolah ialah kawasan yang selamat. Jadi kita pastikan kita jaga SOP, kita jaga cara kita berinteraksi dalam sekolah dan menggunakan peraturan yang sedia ada. Bercakap dalam sesi libat urus bersama media di Putrajaya, beliau menjelaskan pihaknya sedang berbincang dengan Kementerian Pendidikan bagi mengeluarkan garis panduan prosedur operasi standard SOP untuk mengelakkan kesesakan di luar sekolah, terutamanya selepas sesi pembelajaran taman. KKM juga katanya sedang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk memasukkan aspek kesihatan awam sebagai silibus pendidikan. Sementara itu, ditanya berkenaan vaksin COVID-19, Datuk Dr. Hisham berkata vaksin tersebut masih dalam peringkat kajian fasa ketiga dan Malaysia tidak dipilih untuk menjalankan kajian berkenaan. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah mengesan tiada kes positif COVID-19 dalam kalangan tenaga pengajar dan murid Tadika Kemas daerah Kubang Pasu. Walau bagaimanapun, menurut Pegawai Kesihatan Daerah Kubang Pasu, dalam kenyataan memaklumkan pihaknya telah mengambil 2 sampel dari suami dan seorang kakak kepada petugas Taska Kemas tersebut. Kedua-dua individu berkenaan turut diberikan arahan pengawasan 14 hari di rumah, memandangkan mereka mempunyai konteks rapat dengan kes kluster Siwa Gangga. Sementara itu, Pengarah Kemas Kedah Nur Azman Abdul Rahman dalam kenyataan berkata penutupan itu melibatkan seramai 1,605 pelajar Tabika dan 62 pelajar Taska Kemas. Tabika Kemas Kampung Natoi, Pekan Jitra Kampung Bemban dan Kampung Tembiga antara Tabika yang ditutup berikutan dikhawatiri mempunyai rekod kontak rapat dengan kluster PUI Siwa Gangga India. Kontak rapat itu melibatkan waris pelajar yang disaring berhubung kluster berkenaan iaitu dari sebuah kedai makan di Napoh. Sebelum ini, menurut kenyataan Ketua Pengarah JKM, sejumlah 73 taman bimbingan kanak-kanak Tabika dan 3 taman asuhan kanak-kanak Taska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dalam Parlimen Kubang Pasu ditutup bermula hari ini. Arahan penutupan itu merupakan langkah awal bagi pencegahan penularan COVID-19 di peringkat jabatan. 238 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini menjadikan angka mereka yang meremehkan arahan PKP pemulihan sejak seminggu lalu melebihi 2,100 orang. Manakala hampir 40% daripada jumlah tersebut merupakan individu yang berdegil dalam kegiatan pub dan kelab malam yang masih dilarang kerajaan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri dalam kenyataannya menambah dari 1 Mei sehingga 28 Julai lepas 2,491 pendatang asing tanpa izin parti, 596 tekong serta 144 penyeludup telah ditahan dalam Ops Benteng. Sebanyak 96 bot dan 257 kenderaan turut ditahan. Petugas Op Benteng juga mengusir 257 parti dan 9 tekong serta 37 bot yang terlibat dalam percubaan mencerobohi sempadan negara. Pihak berkuasa telah membuat 62 sekatan jalan raya operasi benteng di seluruh negara
dan memeriksa 28,589 kenderaan bagi mengekang kemasukan terutamanya di lorong-lorong tikus. Dalam pada itu, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB ujarnya mendapati 24 tapak binaan dalam pemeriksaan semalam telah patuh prosedur operasi standard SOP, manakala 4 tapak binaan gagal mematuhinya. Keseluruhannya dari 20 April sehingga Selasa lepas, angka kumulatif tapak binaan yang mematuhi SOP adalah 3,503 tapak binaan, manakala 572 tapak binaan lagi tidak patuh SOP dan diberi amaran. CIDB turut mengarahkan 19 tapak binaan ditutup kerana tidak mematuhi SOP. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Masih lagi dalam berita tengah malam. Mulai hari ini, Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADK menjalankan ujian saringan air kencing ke atas setiap pemandu bas ekspres menerusi op terminal. Saringan dijalankan sebelum pemandu bas bergerak ke destinasi masing-masing. Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah menjelaskan, ujian air kencing melibatkan 50 pengusaha bas dan berjalan serentak di 25 terminal di seluruh negara. Langkah itu bertujuan mengurangkan kadar kemalangan dalam kalangan pemandu bas disebabkan penyalahgunaan dadah. Kita lebih kepada deterren, pencegahan dan kesedaran. Supaya mereka tahu, dan kita juga nakkan pengusaha-pengusaha bas tu tahulah tanggungjawab mereka sebagai majikan kena prihatin terhadap aspek ini dan bukan sahaja untuk mengaut keuntungan lah. Ya. Jadi kita tak naklah dia nak kejar trip kan. Selalunya berlaku dalam lori, pemandu-pemandu lori kadang-kadang dia nak kejar trip. Dia lagi banyak trip dia buat, lagi banyaklah dia dapat. Jadi dia merasakan apabila dia kejar trip ni, dia nakkan ketahanan. Jadi itulah kadang-kadang salah nasihat lah. Orang kata kalau nak tahan, makanlah pil kuda ke, makanlah pil itu dan sebagainya kan. Jadi yang itu yang menyebabkan mereka ni terjebak lah. Kita nak elakkan yang itulah. Datuk Seri Zulkifli melancarkan ops terminal di Terminal Bersepadu Selatan TBS Kuala Lumpur. Operasi dijalankan hari ini sehingga esok dan akan disambung semula pada 4 hingga 5 Ogos. Berdasarkan statistik tahun lepas, 14 daripada 3,505 pemandu bas ekspres disahkan positif dadah pada ops tahun baru Cina. Manakala bagi ops raya, seramai 8 daripada 3,046 pemandu bas positif dadah. Di Pulau Pinang, pemeriksaan ujian saringan air kencing ke atas 25 pemandu bas mendapati kesemua mereka bebas daripada kegiatan penyalahgunaan dadah dan dibenar meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing. Dalam masa yang terdekat ini kita akan menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha dan semestinya ramai orang ramai akan balik ke kampung, menaiki bas dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu usaha yang dijalankan oleh pihak AADK untuk memastikan perjalanan dan juga keselamatan pemandu itu terjamin dan tidak berlaku masalah penyalahgunaan di kalangan sama ada di kalangan pemandu khususnya. Operasi ini akan diteruskan sehingga 15 Ogos depan. Pemantauan berkenaan selaras pelancaran kempen Selamat Tanpa Dadah di seluruh negara. Beliau menyatakan demikian di Terminal Bas Sungai Nibong, Glugor, Pulau Pinang. 1.7 juta kenderaan bakal menggunakan semua lebuh raya Kendalian Plus termasuk lebuh raya Pantai Timur 2 bagi perjalanan bersempena Aidiladha. Aliran trafik meningkat 30% berbanding 1.2 juta kenderaan pada hari biasa. Mengeluarkan jadual waktu perjalanan TTA bagi pelanggan lebuh raya laluan dari Kuala Lumpur, Selangor menuju ke Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan Johor. Pengguna laluan ini dinasihatkan memasuki lebuh raya sebelum pukul 10 pagi. Manakala pelanggan yang menuju ke negeri lain disaran memasuki lebuh raya selepas 2 petang bermula hari ini hingga 30 Julai.
Bagi perjalanan pulang semula ke Lembah Kelang antara 1 hingga 3 Ogos, pengguna dari semua negeri dinasihatkan memasuki lebuh raya sebelum pukul 9 pagi. Langkah kerajaan mengetatkan prosedur operasi standard SOP bagi pelaksanaan ibadah korban bertujuan menjaga kepentingan rakyat. Pengerusi Yayasan Nasar, Datuk Dr. Nasharuddin Maisa berpandangan peraturan seperti menghadkan jumlah sembelihan juga bilangan petugas ketika melakukan ibadah korban wajar dipatuhi. Jadi apabila ianya diperkenalkan SOP ini dalam konteks untuk menjaga masalah kita sebagai rakyat, sudah tentulah kita sebagai rakyat harus akur. Dan paling penting lagi, bukan saja akur tapi melaksanakan ianya dalam bentuk praktikal, kerana sesungguhnya ianya tidak diadakan melainkan untuk menjaga kepentingan kita bersama dalam rangka kita sedang masih lagi berhadapan dengan peperangan dalam konteks menangani penularan virus COVID-19 ini. Bagi syarikat pengendali ibadah korban Izi Korban Sdn Bhd, mereka akur dan patuh arahan kerajaan demi kebaikan bersama. Namun berkaitan dengan penularan wabak COVID-19 ini, kita terpaksa akur dan mematuhi beberapa SOP dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagi Izi Korban, ini adalah satu langkah yang terbaik demi menjaga dan memendung penularan wabak COVID-19 ini. Kami juga telah menyediakan prosedur khusus untuk sembelihan dan juga agihan. Di samping itu, kami juga mendapatkan kebenaran daripada pihak berwajib seperti Jabatan Veterina, JAKIM dan juga Majlis Agama Negeri. Isnin lepas, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan jumlah haiwan korban tidak melebihi 10 ekor bagi satu lokasi. Ibadah korban juga perlu dilakukan di masjid dan surau, termasuk lokasi korban yang dibenarkan pejabat agama daerah dan pihak berkuasa tempatan. 20 individu dibenarkan mengendalikan urusan penyembelihan seekor haiwan. Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur antara 10 masjid di wilayah persekutuan yang bakal menggunakan sangka hidrolik ketika melaksanakan ibadah korban. Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Muhyiddin Aziz memberitahu selain sangka, kaedah biasa juga digunakan untuk penyembelihan ke semua 6 ekor lembu di masjid berkenaan bermula Jumaat ini. Setiap seekor lembu akan dikendalikan kurang daripada 20 urus setia yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa lantikan masjid. Jelasnya, tiada orang awam dibenarkan turut serta menyembelih dan mengendalikan ibadah korban bagi memastikan tiada pengkumpulan ramai. Kepada pihak yang nak melaksanakan korban ini, melihat kepada keluasan yang ada di masjid, surau dan sebagainya, dan digalakkan sekiranya tidak mempunyai kawasan yang mencukupi, boleh melakukan sembelihan di pusat-pusat sembelihan di bawah Jabatan Veterina ataupun sama ada pihak swasta ataupun Jabatan Veterina sendiri, dan ini akan membantu supaya pelaksanaan ibadah korban itu dilaksanakan dengan baik. Dan adalah diingatkan kepada semua anggota masyarakat kita, sama ada petugas, pihak pengurusan masjid, surau dan sebagainya, diingatkan agar mematuhi SOP yang ditetapkan. Semalam 15 sangka hidrolik diagihkan kepada 10 masjid di wilayah persekutuan dan selebihnya di tempat terpilih merangkumi masjid di Negeri Sembilan, Terengganu dan Johor. Kempen Jualan Malaysia 2020 terus diperhebat bagi merancakkan sektor ekonomi domestik. Turut diadakan aktiviti promosi dikenali Jualan Raya kedua bersempena Hari Raya Aidiladha. Siang tadi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi mengadakan tinjauan di sepanjang Jalan Tuanku Abdul Rahman dan Kompleks Beli Belasogo bagi menjayakan aktiviti tersebut. Laporan Zehra Zamri.
Jam 10.30 pagi, Datuk Alexander berjalan sejauh 2 km di sepanjang Jalan Tunku Abdul Rahman yang berakhir di Sogo. Lokasi itu dipilih kerana ia antara kawasan membeli belah pilihan rakyat Malaysia, terutama bagi sambutan Hari Raya kerana pelbagai promosi dan jualan murah diadakan. Datuk Alexander berkata program seumpama itu bakal diperluas ke negeri-negeri lain bagi mempergiat kempen jualan Malaysia dan kempen beli barangan Malaysia. Sekarang kita di Kuala Lumpur juga, di Jalan Tunku Abdul Rahman, tetapi di negeri-negeri lain akan dibuat juga, ya, kerana mereka yang meniaga macam-macam perniagaan perlu juga dibantu di tempat-tempat selain daripada Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan bandaraya-bandaraya yang besar. Jadi sepanjang tahun ada program, sehingga pekan kecil pun ada kita rancangkan untuk program-program sebegini rupa. Matlamat yang utama adalah supaya kita dapat menggerakkan ekonomi kita melalui local consumption. Jadi sebab itulah kita ada kempen beli barangan Malaysia. Terdahulu, Datuk Alexander melancarkan kempen Beli Barangan Malaysia peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Program mendapat kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL serta Persatuan Peruncit Batu Road Bara. Semua pihak perlu memberi sokongan padu terhadap kempen Jualan Malaysia 2020 yang digerakkan bersama kempen Beli Barangan Malaysia untuk memperkukuh semula permintaan domestik dengan menggalakkan masyarakat membeli barangan buatan Malaysia. Ini sekaligus akan membantu sektor peruncitan yang terkesan akibat PKP. Selain sebagai usaha untuk mempromosikan semula barangan buatan Malaysia yang sememangnya tidak kurang tinggi kualitinya. Ayo semua berbelanja untuk Malaysia. Zara Zamri, Berita RTM. Kembali ke berita seterusnya. Penggiat industri kreatif yang terjejas akibat COVID-19 boleh mengemukakan permohonan pelbagai skim dan inisiatif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana mulai bulan ini. My Creative Ventures yang diberi mandat bakal memfokuskan 10 sektor kecil di bawah industri kreatif untuk diberi geran dan peminjam. Antara sektor terlibat penciptaan kandungan, muzik, fashion, seni persembahan, sastra, seni tradisional dan kebudayaan, seni kulinari, reka bentuk dan pendidikan kreatif. Ketua Pegawai Operasi My Creative Ventures, Riza Sayan berharap penggiat seni memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang disediakan. Asas My Creative ni memang kami yang nak mengangkat darjat industri kreatif. Tak kisahlah you daripada industri mana, konten ke, visual art ke, literature ke, design, music, semualah actually sama. Memang kita nak mengangkat darjat penggiat-penggiat seni. Sebab tu kita masa kita bagi loan ke ataupun bagi grant, kita memang menggalakkan dia orang jadi macam entrepreneur. Dia boleh sustainable, boleh mampan. So kalau dia buat perniagaan, dia orang boleh kami harap boleh menebusi bukan setakat domestik tetapi pasaran antarabangsa juga. Antara skim dan inisiatif yang ditawarkan adalah geran acara langsung, geran pemasaran digital, skim padanan pelaburan serta pinjaman mudah faedah rendah. InsyaAllah saya berharaplah actually My Creative akan dapat memberi sumbangan yang besar kepada industri kreatif dalam segi bagi kemudahan keuangan dalam bentuk loan ataupun bentuk equity, so that kita boleh sama-sama berkembang, grow dengan industri kreatif ni dengan secara mapan lah. Jadi sebab kita nak buat macam Korea, dia ada Coca, dekat Britain ada kartun macam-macam, dekat US, Malaysia boleh buat, so kita boleh buat actually. My Creative juga telah mengatur kolaborasi dengan syarikat antarabangsa, antaranya Facebook dan Google, untuk membantu individu menyesuaikan diri dengan kebiasaan baharu melalui latihan, promosi digital, pembangunan perniagaan baru. Penggiat seni yang berminat boleh melayari laman sesawang My Creative bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai peminjam dan geran yang disediakan.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dan agensi berkaitan sedang bekerjasama dengan pihak penyedia perkhidmatan komunikasi untuk membangunkan sebuah pelan infrastruktur digital yang menyeluruh bagi memenuhi keperluan rakyat. Menteri Datuk Saifuddin Abdullah memberitahu perancangan sedang dibincangkan dalam Makmal Infrastruktur Digital Negara Makmal IDN sejak 13 Julai lepas dan dimudah cara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC. Beliau turut diberikan taklimat oleh pihak penyedia perkhidmatan berkenaan perkembangan semasa Makmal IDN di bangunan Parlimen siang tadi. Antara hasil tempoh 2 minggu pertama, penganjuran Makmal IDN adalah bersetuju secara dasarnya mengenai aspirasi kebangsaan untuk liputan dan kualiti perkhidmatan jauh lebar yang perlu dicapai seluruh negara. Tumpuan khusus juga akan diberikan kepada perancangan meluaskan liputan perkhidmatan di kawasan luar dan pendalaman selain meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar. Mempertingkatkan ketersediaan maklumat infrastruktur digital sedia ada serta data lain berkaitan dari pelbagai sumber bagi membolehkan perancangan lebih berkesan. Datuk Saifuddin turut merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam Makmal IDN. Hasil perbincangan akhir Makmal IDN untuk memuktamadkan sasaran berkaitan pembangunan infrastruktur digital negara dijangka bakal diketahui pertengahan bulan depan. Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Berita tengah malam berakhir di sini. Rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuh SOP ditetapkan dan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Selamat beristirahat dan Assalamualaikum.